lihat ya, Nabi SAW mengajak kita membina hidup dan kehidupan. Ya. Sebab kadang-kadang kita ni terperangkap dalam hidup aja. Kita terlupa nak memikirkan kehidupan. Apakah yang dikatakan hidup dan kehidupan? Mari kita lihat ya. Yang dikatakan live and life and living and life ya. Mari kita lihat. Ini dia. Seseorang yang hanya memikir hidup, dia sentiasa memikirkan what we get. Kita nak dapat apa? Begitulah. Kita nak dapat gaji, nak dapat makan, nak dapat keluarga, kita nak bonus, kita nak kereta, kita nak rumah besar, kan? Orang yang sekadar memikir hidup, dia fikir what we get. Tetapi orang yang memikirkan soal kehidupan, dia sentiasa memikirkan what we give. Apa yang kita nak berikan. Itu beza. Apa dia? Berikan kasih sayang, berikan perhatian, berikan pendidikan, berikan motivasi, berikan pertolongan, berikan hiburan, menggembirakan, memuliakan, begitu. Tuan-tuan yang saya kasihi, tapi jarang orang yang mau gitu. Ya, baik. Orang yang memikirkan soal hidup dengan what we get, antaranya apa? RM. Betul tak? Dia dapat RM. Tapi orang yang memberi, maka dia akan dapat kasih sayang, subur kasih sayang dalam jiwa dia. Dan dengan RM, tuan-tuan, betul, kita boleh bina house. Tetapi dengan kasih sayang saja baru kita boleh bina home, iaitu rumah tangga. Apa beza house dengan home? Ya, tuan-tuan, perempuan yang saya kasih, kadang-kadang kita terjerat, terperangkap, memikirkan, kita ingat bila sebut kesubaran hidup, bila ada rumah besar, ya, setengah orang, ya Allah, rumahnya ada 10 bilik, 10 bilik air, ruang tamu ada 3, dapur ada 3, dapur basah, dapur kering, dapur di antara basah dan kering, parking kereta, Masya Allah. Tapi macam tadi lihat ya, rumah yang begitu besar, tidak ada rumah tangga. Tu tengok, kadang-kadang anak balik dari college, anak terus masuk ke rumah dan terus ke bilik, kunci bilik. Ya, mak ayah pula balik, terus masuk bilik, kunci bilik. Masih bila jumpa, esok pagi masing-masing nak pergi kerja, mak ayah pun duduk atas kursi, ajak sarapan, jom sarapan sekali. Oh tak mak, kawan tunggu, saya dah janji nak sarapan dengan kawan. Hanya sempat say hello je dengan mak ayah, keluarlah mereka. Begitulah hari-hari. Sebab di dalam bilik dah sempurna segala-galanya, anak tak perlu lagi jumpa mak ayah, tak perlu minta dengan mak ayah lagi. Nampaklah, ada rumah, tidak ada rumah tangga. Tuan-tuan yang saya kasihi, saya teringat ya, masa saya kendalikan kursus motivasi untuk pelajar-pelajar kolej UEM Lembah Beringin. Ya, kan di situ budak-budak persiapan nak pergi ke luar negara. 120 orang, dewan macam inilah kami buat training 4 hari 3 malam. Bila hari terakhir ya, sesi masing-masing nak bercakap luar biasa. Budak pertama cakap, budak kedua, tiba-tiba budak yang ketiga dia duduk belakang. Ya, mungkin dia malu nak datang ke depan, dia keluar daripada dewan terus ke depan. Waktu dia berjalan, semua mata pandang ke arah dia, pandang. Ya, saya pun pelik, apa istimewa budak ni? Ya, kemudian dia di depan, hello, terlupa pula, assalamualaikum. Luar biasa budak. Kenapa you all tengok I macam ni? Janganlah bagi I assessment. Tolonglah macam biasa-biasa. I tahulah mungkin sebelum ni you all tengok I biasa dengan pakaian yang you all tak sanggup tengok kan? Hari ni I pakai tudung, pakai baju kurung, cantik tak? Semua kawan-kawan kata cantik. Apa kata dia? Ustaz, boleh tak Ustaz izinkan saya panggil Ustaz ayah? Tiba-tiba je, assalamualaikum ayah. Ayah, assalamualaikum. Saya pun tak perasan lagi tu. Waalaikumsalam nak. Ya, waalaikumsalam. Dia pun menangis.
Bila dia menangis, tuan-tuan, kawan-kawan tu menangis, saya biarkan dulu, tengok apa sebenarnya ginilah I nak beritahu you all. I minta izin panggil ustaz ni ayah, sebab bukan maknanya I tak ada ayah, I ada ayah. Tapi ayah saya ni dikata seorang businessman, mak seorang pegawai tinggi kerajaan. Bila balik ke rumah, saya tak sempat jumpa mereka berdua. Nanti bila balik ayah, sekali-sekali balik, sebab ayah selalu keluar negara. Bila saya nak berkongsi masalah dengan ayah, ayah kata bincang dengan mak ada. Nak bincang dengan mak kata mak letih. Akhirnya saya bincang dengan bibi. Kalau bincang dengan bibi, bergaduh hilang dengan bibi. Akhirnya saya bercakap dengan apa, kucing-kucing kat belakang rumah. Itu je lah. Cuma ayah pesan, minggu ni nak bawa BM baliklah, ambil ke depan, bawa ke sebelah. Saya tak mau itu. Saya nak kasih sayang mak ayah. Buat apa saya bawa kita bila besar cara pakai perdua ni? Ingat lagi ayat. Tuan-tuan yang saya kasih, rupanya dia tak dapat kasih sayang daripada mak ayah. Tapi alhamdulillah, selepas daripada kes itu kami ambil kes ini, saya sempat jumpa dengan mak bapak mereka, ya, anak-anak tadi jumpa, sembang, alhamdulillah. Ya, bolehlah memberikan sedikit input pada mak ayah mereka. Alhamdulillah. Tetapi tuan-tuan, nak memberitahu ada orang punya rumah tapi tak ada rumah tangga. Mari kita lihat orang yang bercakap soal hidup, dia terperangkap bercakap soal keperluan hidup dia. Apa dia? Makan, minum, tempat tinggal, pakaian. Kalau disembang-sembang tu je lah. Tapi orang yang bercakap soal kehidupan, dia akan banyak bercakap soal tujuan hidup, nilai-nilai hidup. Ya, kita hidup untuk apalah sudahnya kita nanti. Dia selalu fikir, ya, esok macam mana lah kita, ya, macam mana kita hidup di dunia ni, macam mana, ada tak orang dapat suatu manfaat daripada keberadaan kita dekat dunia ni, gitu. Orang yang bercakap soal hidup, dia terperangkap dengan benda senang. Orang yang bercakap soal kehidupan, dia bercakap soal benda yang nak menenangkan dia. Saya nak tanya tuan-tuan, semestikah orang senang dia tenang? Semestikah orang senang dia tenang? Tidak. Saya ingat majalah Fortune tahun 2001 ni, majalah orang businessman lah. Kalau cikgu-cikgu cari majalah ni tahun 2001, Februari 2001, melaporkan 89% CEO yang bertaraf world class hidup mereka hancur. Sedangkan mereka dah berada di perangkap financial freedom. Mereka bukan bekerja untuk cari wang, wang bekerja untuk mereka, kan begitu istilahnya. Tuan-tuan, 89% hidup mereka hancur. Mereka, rumah tangga mereka bergegar, mereka diceraikan isteri, ya, kemudian mereka menceraikan isteri, termasuk yang you fired, dia pun kena ceraikan isteri juga. Tuan-tuan yang saya kasih, kenapa? Tak semestinya orang senang dia tenang. Tuan-tuan, orang yang bercakap soal hidup, dia bercakap soal apa? Dia nak dapat apa? Orang yang bercakap soal kehidupan selalu berfikir, siapa yang aku nak jadi? Nampak? Ya? Orang yang bercakap soal hidup, dia memikirkan soal hardware kehidupan. Orang yang bercakap soal kehidupan, dia bercakap soal software kehidupan. Ya, berapa ramai manusia yang menyolek hardware berbanding menyolek software. Tengok produk-produk sekarang, Masya Allah. Produk apa? Nak menyolek hardware lah. Kita sedang menunggu juga produk, bila makan aja bertambah iman kita. Makan aja produk bertambah ilmu kita. Ya, makan ubat tu, ya Allah, seronoknya nak ibadah. Tapi tak ada lagi produk macam tu. Sebab memang, ya, produk-produk software ni sebenarnya, ya, dia bukan benda-benda yang boleh kita pegang dan sebagainya, bukan. Ya, bercakap soal hidup, orang terperangkap dengan konten. Ya, bercakap soal kehidupan, orang akan banyak memikirkan soal konten. Mana lebih penting, konten ke kontainer? Ya, kontainer penting, tapi konten lebih penting isinya, betul tak? Ya. Tuan yang saya kasihi, mari kita lihat. Bercakap soal hidup, kita banyak bercakap soal teknologi. Maka kita pun nak jadi anak murid, kita nakkan anak murid itu menjadi orang yang menguasai teknologi. Sebenarnya bercakap kehidupan, kita akan banyak menekankan soal budi.
Ya, soal bumi. Bercakap soal hidup, kita banyak bercakap soal gaji. Tapi bercakap soal kehidupan, kita banyak bercakap soal pahala dan nilai di sisi Allah. Bercakap soal hidup, kita terperangkap dengan soal high-tech. Tapi bercakap soal kehidupan, kita banyak bercakap soal high-touch. Maksudnya, kalau high-tech ni maksudnya benda-benda besi, urusan dengan kayu, dengan konkrit, okey. Tapi kita juga kena memikirkan benda-benda hidup ni. Ya, bercakap soal hidup, kita terperangkap dengan apa orang kata. Tapi bercakap soal kehidupan, kita memikirkan apa Tuhan akan kata pada kita. Jadi berapa ramai manusia fikir, nanti kan akhirnya kadang-kadang tuan-tuan nak pakai baju pun suruh salah. Betul tak? Terlalu memikirkan orang kata, nak pakai baju pun masalah. Saya buat contoh beginilah. Katalah setengah-setengah orang perempuan ni nak pergi kerja, saya kata buka almari saja, dan almari tu ada, katalah ada berapa banyak, ada 50 pasang baju. Ada 50 pasang? Ada? Kalau tak ada tu 60 lah. 60 pasang baju. Buka almari, ambil satu baju padan kat badan. Tak boleh, tak boleh. Pakai baju ni sekarang, hari tu ada kata, pengetua kata macam nak mengurat dia pula, malu aku. Dah kata gitu, tak jadi pakai baju ni. Ambil baju kedua padan dekat baju kat badan. Tak boleh, tak boleh. Nanti pula kawan-kawan kata nampak macam ustazah sangat pula. Tak jadi pula pakai baju. Letak lagi baju. Ambil baju ketiga padan. Tak boleh. Nanti anak-anak gadis satu kata pula macam nak bertanding-tanding pula. Mama ni macam nak jadi orang muda pula. Tak jadi pakai, letak balik. Ambil baju keempat, padan kat badan. Tak boleh. Nanti suami kata kolot macam orang kampung pula. Akhirnya setengah orang nak pakai baju pun serba salah. Orang di luar sana sakit jiwa sebab tak ada baju nak pakai. Tetapi dia sakit jiwa sebab tak tahu baju apa nak pakai. Akhirnya duduk-duduk, tuan-tuan, susah nak buat keputusan. Sebab apa? Banyak sangat Tuhan nak dijaga. Tuhan yang nama suami, Tuhan yang namanya bos, Tuhan yang namanya kawan, Tuhan yang namanya anak. Akan sakit jiwa. Sebab apa? Ni memikirkan apa orang kata. Tapi kalau, ialah, wahai Tuhan, aku hamba-Mu yang mukminat, yang Kau perintahkan aku untuk pakai sekian-sekian atas perintah-Mu lah ya Allah. Memanglah biasanya orang nak mula-mula memakai kan agak tak selesa kan. Tapi lama tuan-tuan pakailah. Pakai kerana apa? Mahu apa yang Tuhan akan kata pada kita. Betul tak? Tuan-tuan, insya-Allah lama kelamaan kita hidup tak perlu lagi apa orang kata. Biarlah apa Tuhan akan kata. Ini penting. Bercakap soal hidup, tuan-tuan, kita terperangkap cakap soal apa? Benda yang binasa. Tapi bercakap soal kehidupan, kita bercakap satu yang kekal. Dan bercakap soal hidup, kita bercakap soal benda yang satu hari dia akan berhenti dan mati. Bercakap soal kehidupan, maka inilah benda yang akan meneruskan perjalanan, yang akan berpindah ke alam yang lain, alam yang seterusnya. Ya, sekarang kita berada di alam dunia, kita akan berpindah ke alam seterusnya, yang kalau bercakap soal hidup, saat dia akan berhenti dan mati. Maka kita bercakap soal kehidupan yang akan terus melanjutkan perjalanan kita. Maka tuan-tuan yang saya kasih, cuba nilai balik. Agak-agak kita banyak cakap soal apa? Hidup ke kehidupan? Sedangkan Nabi SAW mengajar kita bercakap soal hidup dan kehidupan dua-dua sekali. Betul tak? Hidup jangan sampai terbabas. Kehidupan ini yang kita nak pertahankan. Ya, dan itulah tuan-tuan, insya-Allah, ya, perkongsian ini kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua insya-Allah. Mudah-mudahan selepas ini kita akan masuk kepada soalan macam mana sebenarnya kerja apa hidup kita ni, kerja kita, tugasan kita ni, supaya menjadi ada nilai-nilai pengabdian diri kepada Allah insya-Allah selepas ini, ya. Baik, kita lihat dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.